Ka ayyakula kau sakit kata gapo dia mutang dah tu mutang nazar nazar kalau ku hingga ni nak kami 3 ekar, kalau ku hingga ni nak sedekah sejid 10,000, kalau ku hingga ni nak naik Mekah, tapi nazar dia tak buat lepas dah hingga. Mana ka ayyakula salah berkata lillahi alai. Hak ni penting nah. Orang nak nazar kena sebut kelimah ni. Tak sebut kelimah ni tak sah nazar, tak jadi nazar. Mana dia kata lillahi alayya, sabit bagi Allah di atasku, sabit bagi Allah wajib ke atasku. Bagi satu orang laki-laki yang timur daripada Anas, maka Anas ini satu kumpulan yang ada di kawasan bagi Sun'a. Maka dia ni yang mengaku kan jadi Nabi. Yang mengaku jadi Nabi selepas daripada selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dok mengetahlah oleh Syahad bin Bazan. Dah selepas daripada ayah yang mati, maka Syahad bin Bazan ni dok mengetahkan sunat. Maka timbul di celah-celah tu peristiwa orang mengaku jadi Nabi yang bernamanya asalnya Abhalah. Abhalah ni digelarkan akan dia saat ni dan dilakak dia dengan Zulkifar. Tengok. Zulkifar tengok. Maka dia katanya wa'akun wa ibnu Adnan wal Ash'ariyu kanu yuqimuna shimala kita tengok baca nak. Wal Ash'ariyu dan bermula kumpulan yang dibahasa pada Ash'ari ni, kanu adalah mereka itu, berarti yuqimuna duk mendiami mereka itu al-Ash'ariyun. Duk mendiami, duk bermungking mereka itu Shimalia Zai'atin, ialah sebelah hulu daripada kampung yang bernama Zai'ah. Apa Ash'ari ialah duk sebelah hulu daripada kampung Zai'ah. Daripada ada pun saat itu dikatakan orang panggil bapak bagi Arab ialah kena pada Adnan, maka Ad ni satu anak bagi Adnan. Dan ada pun Ash'ari ni duk mendiami satu kampung yang ada sebelah hulu daripada Zai'ah. Wayang sibu ataupun macam wayung sabu, dan dibangsa akan mereka itu ataupun diisnad ataupun dibahasa dikira akan mereka itu akan al-Ash'ariyu. Dibahasa mereka itu pada Ash'ari. Kenapa? Dibangsa ila Ash'ara, gi pada Ash'ara. Sebab tu nenek mereka tu Ash'ar. Ash'ar ni sebab apa? Tu nenek mereka ni. Supaya Imam Syafi'i asal bukan nama Syafi'i, namanya gapo Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris lagi pula bin Abdullah kata gilah. Tak silap ingat, tapi Asy-Syafi'i ni nenek bagi Imam Syafi'i. Maka dibangsakan Imam Syafi'i pada neneknya. Sebab tu panggil Asy-Syafi'i, itu bukan nama Imam Syafi'i, yakni neneknya. Supaya kau fa Asy'ariyu ni bukan nama dia, yakni dibangsa kumpulan ini kepada nenek. Sebab dia kata wayung sabuna, dan dibangsa akan mereka itu ila Asy'ara, kepada Asy'ar. Asy'ar ni tok nenek mereka lah. Kemudian Asy'ar ni Ibnu Adudin, Ibnu Adud, Ibnu Adudin, Ibni Zaidin, Ibni Yashjub, Ibni Ari bin Ibni Zaidin, Ibni Kahlan. Tu nenek mereka. Tapi tak bangsa kepada Kahlan, dibangsa pada Asy'ar. Dimasyhurkan mereka dengan Asy'ariyun. Tengok lagi. Wa ala ma baina Najrana wa Ram'in wa Zabid, dan pula merentah akan barang. Ni Nabi perintah selepas daripada Bazan tu mati. Yang pertama sekali Nabi perintah ke Bazan. Bazan duk perintah mari di kawasan yang adalah kawasan Yamin. Dan tempat kerja, pusat kerja bagi Bazan ialah di Sun'a. Kemudian selepas daripada Sun'a saat itu Bazan tu wafat, Bazan tu mati, maka Nabi tauliyahkan kerja dan perintah hak duk kerja di Sun'a ke anak Bazan ialah Syahar. Adapun perintah di Ma'rab ialah Abu Musa. Adapun perintah kepada masalah syarqi Yaman, sebelah balik nak Yaman itu ialah kena pada Amir. Ani ya salata wa ala ma baina Najrani, atas pada Nuh ala Sun'a Nuh. Fawalla, maka memperintah ia Nabi. Jangan nera weh. Puak nera nak suruh tubik sini.
Fawalla, maka memerintahlah ia Nabi ala ma baina Najran, di antara atas bagi atas negeri. Murakma tu negeri lah. Ma ay minal balad. Alama di atas barang di atas negeri, di atas balad. Sabata baina Najran, yang ada di celah-celah Najran, wa ram'in, dan di celah-celah ram'in, wa zabidin, dan zabid. Nabi perintah siapa dia? Khalidah ibn Sa'idin ibn al-Asih. Maka di kawasan kampung yang ada bernamanya Najran, namanya Ram'in, namanya Zabid, maka Nabi SAW memperintah bagi tugas ini selepas pada bazar mati. Maka Nabi letakkan seorang bernama Khalid ibn Sa'id, bukan Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Wa ala Najran, dan memperintah di atas Najran sendiri. Ada saat ni tu kapan perintah bagi dan kampung yang ada di celah Najran, celah Ram'in, celah Zabid. Memperintah Nabi, latih Nabi, orang kata situ, cara situ Khalid ibn Sa'id. Ada pun masalah Najran sendiri, Amra. Nabi perintah Amra ibn Hazmin. Kena pada Amra ibn Hazmin. Di atas masalahnya kapun Najran, ialah kena pada Amra ibn Hazmin. Najran ni kawasan Yamin, Najran. Wa ala Hadramauta, Hadramaut Labaka, Hadramauta. Baca gitu tu. Sebab tu orang panggil Ismul Lazila yang sorry ni, tapi orang panggil Tarkib Masjid. Supaya Labaka asal apa hadara fi imadi mautung nafa'inya, tapi jika kacau fi'i dengan fa'i wak satu kelima. Dah. Asalnya hadara tu orang panggil, kalau nak kira asalnya hadara fi'i madi mautung fa'inya. Lepas pada tu kita ambil kelimah, dua kelimah ni kita mai kacau wak satu kelimah. Di dalam masalah bercara nahwu dinamakan Ismul Lazila yang sorih, menegahkan tanwin sebab jawa. Sebab dia panggil Tarkib Masjid. Wa ala Hadramauta, di atas Hadramaut. Fadidoi luar tu. Wa ala Hafid, wa ala Hadramauta, di atas Hadramaut. Mengetah di atas Hadramaut. Saat ni siapa dia? Ziyadah ibn Labidin. Ialah kena kepada Ziyad ibn Labid. Mengetahkan masalahnya Hadramaut tu kena pada Ziyad. Ziyad tu ibn Labidin al-Bayadi. Dan ialah kena pada Ziyad ibn Labid. Lagi pula Ziyad ni siapa dia? Al-Bayadiyah, Al-Bayadiyah yang dibasa kepada Bayadi. Makna mengetahkan Hadramaut ialah kena pada siapa dia? Ziyad. Mudah-mudah tu. Wa alas-sakakisi, dan mengetah di atas sakasik. Mengetah di atas sakasik. Wasukuni, dan pula di atas kampung nama As-Sukun. Sukun tu makna dia asalnya. Kemudian Nabi perintah pula di kampung, suatu kampung yang bernama As-Sakasik dan As-Sukun. Wahuma, dan kedua-duanya, kedua As-Sakasik dan pula Wasukuning, qabilatani, ialah dua kabilah, dua kumpulan, min Kandah, daripada Kandah. Makna kata, Nabi perintah pula suruh orang jaga kumpulan Sakasik dan pula masalah As-Sukuning, ialah kena dua kabilah. Dua kumpulan, dua puak min Kandah, daripada Kandah. Makna Nabi perintah suruh orang jaga kumpulan As-Sakasik dan As-Sukuning, ni dua kumpulan daripada Kandah. Kanata, baca itu dah. Adalah dua-dua kumpulan ni yang ada sebelah balik Kandah. Ada. Kanata, adalah dua-duanya As-Sakasiku Wasukun ini Shimaliyah Hadramauta, sebelah balik hilir daripada Hadramaut.
Maka orang tuju jaga daripada as-sakasik dan as-sukuning. Demo ni dua kumpulan yang ada daripada kandah. Lagi pula demo ni ada sebelah balik hulu daripada Hadramaut. Ni mana hulu ni lah. Ni kita tahu lagi Hadramaut. Nah, duduk sini patut lek ni, lek hulu ni. Ni kalau lek ni hilang. Nah, ni kita tahu lagi Hadramaut satu cangwak daripada Yamin. Maka fuak ni dua kumpulan as-sakasik lagi pula as-sukuning duduk belah lek ni. Maka Nabi latih orang jaga dia ni ialah siapa dia? Akasyah. Akasyata ibn Thawrin. Ialah Akasyah. Sebab tu ada doa Nabi pada Akasyah. Sebab tu panggil doa Akasyah. Cuba kita tengok di dalam kitab Majmu'. Nah, Majmu' Arif ataupun Majmu' Syarif. Ada situ leh doa bagi Akasyah. Sebab ada doa Nabi ajar kepada Akasyah ni doa yang paling mulia. Dan doa yang paling hebat kita tengok dalam kitab tu. Tulis itu lah. Doa Akasyah. Lagi pula Nabi saat itu hajar kepadanya. Deh. Maka Nabi latih orang jaga sini. Jaga bagi dua kumpulan as-sakasis. Lagi pula as-sukuning. Ialah dua kumpulan daripada kandah ni. Yang ada sebelah balik hulu bagi kan? Bagi Hadramaut. Wa ala bani Muawiyata. Dan di atas anak cucu bagi Muawiyah. Min kandah. Daripada kandah saat ni Nabi latih siapa? Al-Muhajirah ibn Abi Umayyah. Nabi latih orang jagakan masalah anak-anak cucu Muawiyah ialah kena kepada Muhajir. Daripada kandah tu Nabi latih Muhajir. Muhajir ni siapa dia? Ibni Abi Umayyah. Baca itu tu. Ibni Abi Umayyah. Anak bagi Umayyah. Nabi latih untuk jaga anak-anak cucu bagi Muawiyah. Siapa dia Muhajir ni? Akha ummil mu'minin. Ialah adik-beradik ataupun saudara bagi ummil mu'minin. Siapa dia? Ummi Salamah ialah Ummi Salamah. Ummi Salamah ni siapa ya weh? Ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Ummi Salamah ni nu masa nu kita tengok dalam kitab nu yakin lagi. Ummi Salamah tika nak hijrah pergi kepada Yaman, hijrah pergi kepada mana? Nah, 2-3 kali belum pada Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah, belum pada tu hijrah pergi kepada Yaman tu sekali, pergi kepada mana? Pergi pada Habasyah. Habasyah 2 kali. Pergi pada Habasyah kali pertama 18 orang, Habasyah trik 2 120 orang lebih. Kan? Belum daripada Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah, sahabat-sahabat ni tak duduk benar. Kerana dicaci, dicuca, diwak nyanyo, dizolimi oleh fuak kafir-kafir Quraisy. Nabi pun royak pada fuak ni, hundur diri dulu. Setengah hundur diri pada Habasyah, 18 orang. Nak duduk tak boleh, klik mari Mekah semula. Hidup pada Habasyah terdua, yang ada bawah dikawali oleh An-Najasyi. Maka celah-celah tu orang panggil Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Abu Salamah tu lelaki bagi Ummu Salamah. Maka Abu Salamah mati di celah tu. Maka Nabi Ummi Salamah ni lewat isterinya. Sebab tu panggil Ummul ni. Kamu dia siapa dia duk jagakan masalah Bani Muawiyah. Ialah kena pada Al-Muhajir. Muhajir ni dia. Ialah adik bagi Ummul Mukminin. Ialah Ummi Salamah. Adik bagi dia lah. Adik beradik bagi Ummi. Anak Ummul Mukminin Ummi Salamah ialah isteri Nabi. Walam yazhab. Dan padahal tidak pergi ia siapa? Ia Al-Muhajir, yakni saudara bagiana aku Ummi Salamah ni tak pergi ila amalihi, gi kepada khija'nya bagi akhi Ummi Salamah ataupun Al-Muhajir. Dia tak pergi. Nabi latih dia suruh nanti jaga fuak-fuak Bani Muawiyah. Dia ni orang yang bertugas nanti jaga, nanti kawal fuak-fuak Bani Muawiyah. Sama dia ni adik-beradik kepadanya Ummi Salamah, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Yang ni adik ipar Nabi lah. Dia ni adik ipar Nabi. Kerana ia adik bagi Ummi Salamah. Tengok weh. Walam yazhab, apabila Nabi latih dia, walam yazhab. Dan padahal tidak pergilah ia Al-Muhajir ila amalihi, kepada bertugasan bagi Al-Muhajir. Dia tak pergi pada tugasan Nabi latih. Kenapa? Hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga diwafat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi latih dia untuk jaga bagi fuak-fuak Muawiyah, Bani Muawiyah. Tapi dia tak pergi kepada tugas dia. Kenapa? Yakni kerana dia duk jaga Nabi duk sakit. Nabi duk sakit, Nabi duk uzur. Maka dia duk jaga siapa yang tak ada nak pergi jaga tugas dia. Tengok tu. Syafi'i. Hatta tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di Amin. Negara okay. Hingga diwafatkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diwafatkan, apa dijagakan Rasulullah? Dia saat ni tu orang panggil tak pergi kepada masalahnya. Nak pergi jagakan Bani Muawiyah. Lima radin kana bihi. Kerana kesakitan yang adalah ia kesakitan bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia ni satu orang satu adik ipar Nabi lah. Kemudian dia tak pergi kepada khijai dia hingga diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak pergi? Lima radin, kerana kesakitan yang adalah ia kesakitan bihi dengan dia Kalau asal kita tadi dia saat ni tak pergi kepada khijai dia hingga diwafatkan Rasulullah. Hingga diwafat Rasulullah kerana kesakitan yang adalah kesakitan saat ni dengan Rasulullah, duk jaga Rasulullah ataupun duk kena duk jaga Rasulullah, orang panggil dia saat ni tu duk kawal Rasulullah sampai orang panggil hingga mati. Kemudian celah-celah saat ni kita tak sing tak apa lima rodin kerana kesakitan yang adalah kesakitan saat itu bihi. Makna kata nak klik sini kalau sedak domain tu tengok lu. Walam yazhab, dan tidak pergilah ia al-muhajir tak sini lu. Ila amalihi, pada tugasan bagi siapa dia al-muhajir. Kepada untuk jaga Bani Umayyah ni hatta tuwfiya, hingga diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pergi hijrah selama mana? Selama diwafat hingga diwafatkan Rasulullah. Kenapa boleh tak pergi? Lima radin, kerana sakit. Kerana yang adalah ia maradun bihi dengan al-muhajir. Nak situ sedaknya. Sebab kesakitan yang ada pada dia. Makna kata sebelum pada Rasulullah wafat tu dia tak ada pergi hijrah, hingga sampai mati Rasulullah. Kemudian kenapa dia tak pergi? Kerana dia ada jatuh kesakitan dengan dia. Wa kana Ziyadun ibnu Labid, dan adalah Ziyad ibnu Labid, anak bagi Labid, yang kumu mendiri ia Ziyad ini bi amalihi, dengan tugasan bagi al-muhajir. Jadi celah-celah bagi al-muhajir, dia tak ada pergi bercara Fak Bani Umayyah yang dititahkan oleh Rasulullah. Maka di celah-celah tu orang panggil, dia sedih jatuh sakit hingga wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru dia pergi kerja hak Rasulullah titahkan dia. Kenapa dia tak pergi? Kerana dia sakit. Patuh siapa yang bertugas ganti daripada dia? Ialah kena kepada Ziyad ibnu Labid yang duk mendiami dan mendiri ganti pada tugasan bagi al-muhajir. Wa alal jundi, dan di atas jundi. Siapa dia pula Nabi titah di atas jundi? Wa alal jundi Ya'la ibna Umayyah. Ialah kena pada Ya'la. Maka mentitah selepas daripada Bazar tu mati, Nabi titah di atas Al-Jundi. Ialah satu negeri, satu tempat nama Al-Jundi. Ialah kena kepada Ya'la ibn Umayyah. Ya'la ibn Umayyah dah. Wa kana Mu'azun. Tengok molek. Wa kana Mu'az. Ini satu sahabat Nabi, As-Sahabul Jalil. Sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling agung, sahabat paling besar. Dan dikatakan aling ulama bagi as-sahabah. Tak gitu? Mu'az ni satu sahabat, lagi pula satu orang aling daripada as-sahabi. Seperti Abdullah ibnu Abbas, seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Fuak-fuak ni daripada orang aling pada zaman sahabat. Itu, tak itu? Orang panggil fuak ni fuak aling daripada zaman sahabat dan masa sahabat. Tak molek? Wa kana Mu'az ni satu orang aling daripada as-sahabi. Tengok kerja bagi Mu'az apa dia?
Wa kana Muaz dan adalah Muaz ibnu Jabalin, anak bagi Jabalin. Syafi'i, bangun diri dah. Mai duduk sini dah. Mai. Amin, mai dua orang. Duduk sini. Mai baca sini. Mai. Wa kana Muaz dan adalah Muaz ibnu Jabalin, anak bagi Jabal, mualliman ialah tok guru, orang nak tidur mengajar. Dia ni orang panggil Muaz ibnu Jabal, mualliman ialah tok guru. Yang nak tidur mengajarlah ia Muaz ibnu Jabal. Dengar tak budak ni orang duk kecek ni? Dengar tak orang duk kecek ni? Ya. Furqan munera kat lakan tu. Wa kana Muaz dan adalah Muaz ibnu Jabal mualliman. Duduk di situ. Siapa sudah? Wa kana Muaz ibnu Jabalin, adalah Muaz ibnu Jabal mualliman, ialah duduk mengajar ia Muaz ibnu Jabal. Muaz ni duduk mengajarlah dia ni satu tok guru daripada mana? Daripada as-sahabah. Muaz ni duduk mengajar. Dia ni satu tok guru duduk mengajar. Lagi pula yang tangkilu duk berpindahlah Muaz, pindah gi mari, pindah gi mana. Orang ngajar apa untuk rumah kita lah. Ngajar kampung tu, ngajar kopi ni, Teluk Suma, ngajar budi, ngajar setting dah. Duk pindah sebab dia orang ngajar. Gi situ, gi sini, gi situ. Sebab Muaz daripada alim ulama pada masa sahabi. Yang takilu berpindahlah ia Muaz ibnu Jabal fi kulli baladin, pada tiap-tiap kampung dan tiap-tiap negeri dan jajah. Makna dia duk pindah ngajar situ, pindah ngajar sini, pada setiap-tiap kampung. Puak orang kita tu, rumah kita ni lah. Ngajar tani, ngajar jala, ngajar situ, ngajar pining, ngajar nasta. Pindah pergi. Sebab dia orang ngajar, dia kena pergi kepada setiap-tiap kawasan dan setiap-tiap kampung. Supaya dengan Mu'ad. Mu'ad ni orang alim pada masa sahabat. Faqabila, maka menyambutlah ia Mu'ad ibnu Jabal. Ketika ni masa ketika ni Nabi duk sakit, Nabi duk uzur dekat nak mati, maka siapa dia? Al-Muhajir saat ni tu tak ada nak pergi kerja, nak bertugas kerana ia pun jatuh sakit. Tapi Nabi tak sihat ketika ni. Faqabila, maka menerimalah ia Muaz ibnu Jabal. Sungguh tak duk ngajar situ, ngajar sini, berpindah tempat situ, tempat sini. Tapi dia saat ni tu, dia menyambut, dia menerima wafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyambutkan masalah, yakni masalah tertengok orang panggil hari kematian. Makna dia tengoklah mayat Nabi, dia tengok jenazah Nabi. Makna tu makna dia menyambut. Makna dia tengok, dia berjumpa, dia bertemu dengan mayat dan pula jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika ni orang panggil Zahab tak ni tu tak ada pergi pada khijat di Muhajir ni hingga wafat Rasulullah kerana kesakitan yang adalah ia kesakitan dengan dia. Jadi kalau kita nak sini ni Idomi tu kalau rasa sedapnya dah tak ada pergi pada khijat sebab tugas dia saat ni tu duk cara Rasulullah. Kerana Nabi tu sakit-sakit nak mati dah ketika ni. Domain tu klik sini lah sedapnya. Sebab pun dia tak ada lagi. Dia ada ipar Nabi. Dia bercara ke Nabi. Nabi duk sakit. Nabi saat ni tu nak wafat. Duk sakit. 5 rodin kerana kesakitan yang adalah ia kesakitan. Kesakitan saat ni tu yang adalah ia kesakitan bihi bin Nabi. Ataupun bi Rasulillah. Situ sedap. Nampak domain lik belakang ni. Nampak ni orang pang ibarat lik belakang ni. 5 tapi sah belakang domain tu. Tapi mana kata dia ada cara ke Nabi, kesakitan Nabi siapa dia tu tak lagi bertugas di siapa dia diberi kawasan ialah di Bani Umayyah ataupun dikata anak cucu Muawiyah daripada Kandah sana. Situ sudah. Faqabila, maka menyambutlah ia Zaid bin Sabit wafat Rasulillah, ialah wafat Rasulillah, thara mendului. Apabila tahu kata wafat bagi Rasulullah, maka menyambut akan dia menyambut, dia tengok ialah oleh Zaid bin Sabit bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, dia tengok, dia menyambut kematian bagi Nabi. Gitulah. Kalau tak ada menyambut, masalah ayah kita mati hari ni.
Maka kita kerja di Ciamai. Nak klik tak boleh. Lekat dengan kerja. Lekat dengan peracung. Maka nak klik tak boleh. Tu orang panggil tak ada nak menyambut. Tak ada nak tengok mayat. Tak ada nak mani mayat. Tak ada nak pucuk mayat. Orang panggil lagu tu tak ada menyambut. Tapi sungguh kata Mu'ad ibnu Jabal. Dia duk ngajar situ, ngajar sini. Tapi hari kematian. Dia sambut akan Nabi SAW hari kewafat dia sana. Ada. Kemudian hari wafat Nabi, tak ada siapa dia nak jadi tok imam weh. Sobat-sobat aling-aling pun daripada ummah dia tak berani nak jadi tok imam. Abu Bakar tak berani nak jadi tok imam. Sebab apa? Sebab Nabi orang yang paling mulia. Abu kata aku tak boleh nak jadi tok imam. Umar tak aku tak kuasa. Ali tak aku tak kuasa. Sebab Nabi satu orang yang mulia. Tak ada kalangan 124,000 sahabat. Tak ada siapa dia serabut nak jadi tok imam Nabi. Nak semaya tanya azan-azan Nabi, nak jadi tok imam, orang lain akan ikut dia. Tak ada. Mari sore-sore. Dah. Apabila wafat menyambutlah oleh Mu'ad ibn Jabal, Sarah mendului. Gaduh-gaduh lah Sarah ni mendului. Gaduh lorak bil Yamani. Dengan negeri Yamin saat itu menggaduhi dengan negeri Yamin sama dia. Rajulun oleh seorang laki-laki. Duk mendului oleh seorang laki-laki. Duk mendului oleh seorang laki-laki ni min Anasin. Jadi daripada Anasin, daripada Anas. Anas ni orang panggil daripada satu kumpulan yang ada di Sun'at. Apabila tahu kata Nabi itu wafat di Madinah, maka bergaduh-gaduh dan mendulu oleh seorang laki-laki daripada Sun'at, daripada Anasin, kumpulan Anas. Ismuhu Anas, bermula namanya, nama bagi seorang rajul ni. Perhati molek. Tak usah buat tengok, tak usah buat pandang. Dah, tadi kita suruh baca ibarat ke tunggang ke. Ismuhu, dah, orang suruh tengok molek, ngaji molek. Ismuhu bermula namanya, nama rajul ni. Nama seorang laki-laki ni. Abhalah, ialah nama Abhalah. Apabila ia tahu berita kata Nabi itu mati, Nabi itu wafat, maka gaduh-gaduh datanglah oleh seorang laki-laki daripada kumpulan Anasin yang namanya Abhalah. Lagi pula walaqabuhu, dan gelarannya gelaran bagi seorang laki-laki daripada ni daripada Anasin ni, gelaran iaitu nama apa? Zulkhimar, orang yang mempunyai kelekong. Khimar ni mana orang wah hidup pakar ni, pakar tudung pala ni. Orang panggil Zulkhimar. Nama dia Abhalah, tapi orang panggil orang ni, ya wahai tudung sepofok werung-werung kat wahai katuk pala gitu. Tu Zulkhimar. Orang yang wahai apa? Mempunyai tudung kepala. Dah. Zulkhimar. Nah. Tu orang panggil gelar dia ya. Nama Abhalah. Gelar dia tu Zulkhimar. Tapi wasyahratuhu, dan kemasyhuran dia. Yang dilatahkan di kawasan Anas, di kawasan Yaman sana, syahratuhu, dan kemasyhurannya, yakni orang punya telatahnya, panggil Al-Aswadu, yakni seorang yang sangat-sangat hitam. Aswad, nama Aswad. Asal Aswad tu yang sangat hitam, tapi namanya Abhalah, gelarnya Zulkhimar, tapi yang dikenali dengan Aswad. Aswad. Deh. Lepas daripada Nabi itu mati, mendului gaduhi dia saat pada pihak Anas, daripada pihak kumpulan Anas ni oleh seorang laki-laki bernama Abhalah, gelar Zulkhimar, lagi pula masyhur dia tu namanya ialah Al-Aswad. Fadda'a, dua orang dah kawasan Anas ni mengaku dia Nabi. Fadda'a, maka mengaku ia dan mendakwalah ia Al-Aswad ni mengaku an-nubuwata, ngaku jadi nabi dah weh. Deh, lepas daripada nabi mati, dia dah cari celah ya. Cari celah nak ngaku jadi nabi, maka dia pun dah lepas tahu kata nabi tu mati, nabi wafat, maka dia pun sendiri mengaku jadi nabi. Nah, lepas dah mengaku jadi nabi, fa ajabathu mushijun, maka menerima dan mengijabah, mengakui akan dia, akan Aswad ini oleh kumpulan Mushijun, oleh Mushij. Dia saat ni dah cari celah ya, nanti nak mengaku jadi nabi. Tahu tu nabi tu mati, berita siapa? Ya pun dah dengan power dia, dengan keadaan bisa dia, dan keadaan orang pun terkenal, mengaku jadi nabi. Lepas tu yang disokongi akan dia, menimakan dia oleh Mushij.
wa wathabu. Lepas pada yang ngaku jadi nabi, kumpulan hak terima mula-mula kata ia jadi nabi ialah kumpulan Muzhij. Maka Muzhij ni yang mengaku dah apabila mengaku dia nabi, fak ni lah sokong dia. Fak ni lah orang panggil terima ia mula-mula. Apabila fak Muzhij ni terima dia, wa wathabu, dan menetap oleh mereka itu. Mereka itu pun menetap akan Aswad ni. Menetap di mana? Ala Najran, di atas kawasan Najran. Orang yang mengaku jadi nabi ialah Al-Aswad. Lepas tu orang yang sokongi, lagi pula orang yang terima dia ialah kena pada kumpulan Muzhij. Dan puan Muzhij ni pun menetap tamu duduk sinilah Aswad duduk di Najran ni. Fa akhraju minha, maka mengkeluar mereka itu Muzhij, minha ay minan Najran. Nah, apa dia? Amalaha, orang yang bertugas akan dia akan masalah Najran. Amalaha, yang bertugas akan dia akan Najran, Amrun ibnu Hazmin, ialah Amrun ibnu Hazmin. Makna kata mula-mula tu meletakkan Aswad duduk di Najran. Lepas pada tu mengkeluar daripada Najran ialah orang yang bertugas akan Najran ialah kepada Umar, ialah Ibnu Hazmin. Wa akhraju, dan mengkeluar mereka itu ulat Muzhij, kumpulan Muzhij ni, Amr ibn Sa'id ibn As. Waktu baik pula waktu keluar pula Umar ibn Sa'id dah. Patu pengkerja petugas ialah Umar ibn Hazmin. Patu mau keluar pula Umar ibn Sa'id dah bin Al-As. Falahiqa, maka bertemulah kedua-dua. Dah. Makna kata mula tu Fafak Muzhij saat itu melatihkan akan siapa dia? Hak ngaku jadi Nabi Al-Aswad ni duduk di Najran. Lepas tu mengkeluar daripada Najran akan Aswad saat itu. Lepas tu orang ganti dia saat itu ialah Umar Ibn Hazmin. Lepas tu Fafak Muzhij ni mengkeluar daripada Najran tu ialah Umar Ibn Sa'id. Maka gip temung dua-dua ni Umar dengan siapa dia? Dengan Aswad ni mana? Bil Madinati, ialah di Madinah bagi Yaman sana. Tengok lagi kata gapo yang dia nak buat. Kami kata wallahu a'lam, sekadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita pakai masalah kah ni, kita duk cara majak. Nah, kama dia majak san itu ada majak ziyadah, ada majak nuksan, ada majak naklin, ada majak isti'aratin. Kama dia kita duk cara tikon ini orang panggil kalam yang penyel saat itu yang dikatakan kalam apa dia? Yakni kalam saat itu dikatakan kalam bahasanya kalam penyel, tapi penyemil yang bahasa ziyadah, yang bahasa penyemil, yang bahasa tambah. Kama dia kata ada masalahnya kata firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Duk bahannya pada lafaz kamitslihi syai'. Yakni seumpamanya, tiada seperti seumpama, ataupun tiada seumpamanya seumpama Allah syai'. Tengok. Fal kafu zaidatun, maka kah tika ni kita pakai kah zaidah. Kenapa? Li alla yalzamu itsbatu mislillahu ta'ala, supaya tidak melazimi menyabit seumpama bagi Allah. Kita pakai kah tu kah zaidah supaya kita nak tolak sebandingi bagi Allah. Tengok lagi. Li annaha, kenapa lazim kena pakai kah zaidah? Li annaha, kerana bahasanya kah tika ni, kah pada kamislihi ni, illam takun zaidatan, kalau kita tak pakai dia tu kah zaidah, fahuya, maka ia kah ni bimakna mislin, mutalabbisatun bimakna mislin. Kalau kita tak pakai kah tu orang panggil tak pakai kah zaidah, bermakna kah ketika ni dengan makna mislin. Maka apabila kita kata apabila dia tu anak makna mislin, faya qatadi dhahirul lafzi, maka kanak ki dengung-dengung zuhir lapa kenyataan daripada lapa. Lapa kah saat ni kita pakaikan haraja asli, kita tak pakai zaidah kanak ketika ni nak menapi mislin. Tapi kalau kita pergi pakai kah tu haraja asli, kanak ki dengung-dengung bagi zuhir lapa saat ni tu gawa dia nafya mislil bari, anak menolak seumpama dan perbandingi bagi seumpama bagi Tuhan Al-Bari. Jadi kalau kita pangkakah tu kahrah jazaidah, bermakna nak menolakkan mislul lahu, seumpama bagi Allah. Tapi kalau kita pergi pakakah tu kah asliyah, bermakna kata ketika ni orang panggil nak gawa zuhir kelapa, kenyataan lapa, kelahir lapa, yakni menafi seumpama
bagi seumpama Allah. Nak menolak seumpama bagi seumpama Allah. Wa fi dzalika, dan sabitlah pada dimakan itu, dimakan mana? Nafyi mislil bari ni. Itsbatu mislillahu. Hak ni orang panggil menyabit seumpama baginya bagi Allah Ta'ala. Tengok lagi. Deh. Wa huwa, dan ia isbatu mislillahu, menyabitkan seumpama bagi Allah ni. Muhalun aqlan, dikatakan mustahil pada akal. Tengok lagi. Wadiddul maksudi minal ayah, dan berlawan ni daripada maksud tujuan daripada ayat. Fa innal maqsuda minha, perhati. Maka sesungguh maksud Usman Beha. Fa innal maqsuda minha, maka sesungguh tujuan daripada ayat ni, nafyul misli, ialah nak menafikan seumpama, nak menafikan sebandingi bagi Allah Ta'ala. Fal kafu, maka bermulakah itu mazidatul litakid, ialah tertambah kasan ni untuk takkid. Kita tengok. Jadi duk caranya laisa kamislihi. Ni orang panggil dalil apa ni? Ni dalil mukhalafatihi ta'ala. Ialah di atas menyalahinya, Allah Ta'ala lil hawadis. Di atas mukhalafati ta'ala lil hawadisi, bagi perkara-perkara makhluk. Ni dalih. Kama dia duk bahasnya ni ya. Hak ni orang panggil kalam apa ni? Ni namanya kalam majaz. Namanya kalam majaz biziyadah. Jangan lupa sah. Kita ada bercara dalam usul fiqh, yakni kalam majaz biziyadah, yakni panggil kalam penyeh dengan sebab tambahan, yakni tambahan akan masalahkah sebelum daripada lafaz misli, laisa kamisli syai'. Maka kalau kita pergi kepada ilmu usul fiqh, nama majaz biziyadatin, majaz tambahan. Tambahan kat mana? Dengan sebab tambahkah sebelum pada mislihi. Duduk situ dulu. Tu dalam ilmu usul fiqh panggil kalam majaz, yakni majaz biziyadah. Kemudian kamislihi tu dah bahas pula ulama. Kalau kita pakai harajah ni, harajah zaidah. Kalau harajah zaidah, pakai dengan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh tu majaz biziyadah. Kemudian apabila sebut takah zaidah, fa innal murada minal ayah wa nafyu mislillahu ta'ala. Murad kana kita hadap royak pada ayat ni, yakni nak menafikan seumpama bagi Allah, tak ada. Buai oleh otak kita, buai oleh hati kita, kata seumpama bagi Allah, serupa dengan Allah. Hak ni tak ada. Hak ni murad ayat. Ni maksud ayat ditambahkan akan kaf sebelum pada mislihi. Murad Allah Ta'ala ziyadah dan siyalah, lapangkan kaf sebelum daripada mislihi. Murad ayat, nak royak ayat, cerita ayat Tuhan kanaknya, nak royak atau bagi Tuhan, tak ada seumpama, tak ada perbanding. Kita ada seumpama. Demo dah hidung, kita ada hidung. Demo dah mata, kita ada mata. Demo dah telinga, kita ada telinga. Ada seumpama. Tapi bagi Allah, nak royak pada ayat ni sebab pakai kaf zaidah, nak royak bagi Tuhan tak ada sebanding. Dah. Saya fuding. Wal qaulu tsani, dan kata yang kedua, annal kafara di wahyi itu asliyatun, ialah asli, ghaira zaidatin, bukan zaidah. Maka kana kifayat tadi zahirul lafzi, maka kana ki oleh zahir lafaz ni kah tu asli. Kapan dia apabila kita pakai kah tu asli, kah pada kata kamisli. Kalau kita pakai kah asli, makna ketika ni tak panggil majaz lah pada kalam usul fiqh. Hadak panggil majaz apabila kita pakai kah ni, kah apa? Kah gawak zaidah, orang panggil majaz dengan sebab tambah kan kah. Tapi kalau kita berlaku di atas perkataan kah tu asli, mana ketika ni tak panggil majaz di sisi ilmu usul fiqh. Tapi kalau kita pakai raja asli, maka zahir ayat ni duk royak kata sabit seumpama bagi Allah. Apabila sabit seumpama bagi Allah, wa huwa muhalun aqlan. Hak ni tak terima pada akal, mustahil tak bagi Allah ada seumpama, bagi Allah ada sebandingi, ada tangan macam kita, bagi Allah ada mata macam kita. Maka ini akal kita tak logik dan tak terima. Ini bukan murad ayat. Sebab tu kalau kita pergi pakai kah tu kah asli. Tapi kalau pakai kah tika ni, kah yang zaidah. Zaidah buat apa? Yakni zaidah untuk nak mengkuatkan. Tak ada bagi seumpama Allah tu, seumpama. Tak ada sebandingnya bagi Allah Ta'ala. Sekali-kali tak ada. Tengok.
Murad ayat tika ni fa innal maksuda minal ayah. Fa innal maksuda minha ay minal ayah. Nafyul misli. Ialah nak menafikan seumpama. Tu murad ayat. Tu kan ayat. Nak menafikan maksud apa? Maksud daripada ayat nak menafikan apa? Yakni nak menafikan seumpama bagi Allahu Ta'ala. Tu murad ayat. Maksud ayat. Tapi kalau kita pergi tekah asli, makna kata ketika ni tak menafikan seumpama. Dia tak menafi seumpama, sabitlah seumpama. Lawan ni daripada tak sabit, makna tak sabit. Kalau ada seumpama, makna tak tidak ada seumpama, tak boleh jadi. Apabila Allah Ta'ala tu tidak ada seumpama, itulah dikatakan murad pada ayat laisa kamisli syai'. Fa innal maksuda minha nafyul misli. Fal kafu, maka bermulakah pada kamislihi ni. Syai' ni. Mazidatun litakidi, ialah tertambah kerana nak memperkuatkan akan misli. Waidah. Apa mazidatun litakid? Yakni tambah untuk nak memperkukuh bagi lafaz mislihi. Nak royak kata nak royaklah ni. Nak royak kata seumpama Allah tak ada. Nak royak tak nak serupa dengan Allah Ta'ala, qajar lagi. Waidah. Apanya makna kita mazidatul litakid? Yakni tambah untuk memperkuat misli. Nak royak tak bagi tu tak ada seumpama. Nak seumpama pun tak ada. Nak kata serupa, qajar lagi. Gitu. Kalau kita pakai pada makna kata zaidah. Wa qala jama'atun, dan telah berkata oleh satu jamaah daripada ulama, satu kumpulan. Tengok laisatil kafu zaidatan, tiada adalah kah tu tambah. Wal muradu bil misli az-zatu, dan murad dengan misli saat itu zat. Tengok gigi ni dah kama fi qaulihim, seperti pada seumpama perkataan mereka itu, perkataan bagi al-jamaah. Jadi dia kata kah tika ni bukan kah zaidah, kah asli, tapi murad dengan misli tika ni azat, kena tadi zat. Kama fi qaulihim, seperti barang yang berkata mereka itu. Kama fi qaulihim, seperti perkataan yang sabit fi qaulihim pada perkataan mereka itu, perkataan jam'ana. Misluka, seumpama engkau itu, la yaf'alu kaza, ialah tidak memperbuatlah engkau saat itu. Dah kaza, bergi kerana liqasdil mubalaghati, kerana kosak nak mubalarah, nak bersangat fi nafyi zalikal fi'li, pada nak menafikan perbuatan anhu, daripada seumpama engkau. Tengok lagi. Li'annahu, kana bahasanya, kana bahasa apabila kita katakan tika ni zaidah. Li'annahu, kana bahasanya izan tafa, apabila ternafi mislu, amman daripada mereka, yumasiluhu, yang sebandingilah yaman, hu akan dia, akan apa dia. Jadi apabila ternafi, kita tengok dulu. Jadi ya katanya liqasdil mubalaghati fi nafyi zalikal fi'li anhu ay min anhu an gawa an mislika. Karena bahasa apabila ternafilah ia, ia gapo misluka, aman daripada mereka yang seumpama la yaman akan dia, akan seumpama kau, wa yunasibuhu, dan munasabah la yaman akan dia akan mislaka. Kana nafyuhu, adalah nafinya, nafi masalah kita kata seumpama angka tu anhu, daripadanya, daripada aman yumasil aula. Tengok dah. Jadi tak sini. Jadi kita pakai ni tiga tu baik. Tamunya kita pakai kah ni kah zaidah. Dah. Makna maksudnya nak menafikan seumpama. Jadi kalau kita pergi pada perkataan kedua, yakni kah ni kita pakai kah asliyah. Kah bukan arah tambah. Bermakna zuhir lafaz tu makna kata sabit mislu bagi Allah. Makna ni tak comel. Maknanya orang panggil kah tika ni kah zaidah, yakni kerana nak mentakkid makna mislu, nak kata tidak ada seumpama bagi Allah Taala tu, seumpama dan perbanding. Hak tu yang nak maksud tujuan daripada ayat, hikmat pada ayat. Kamu dia kata setengahnya kita pakainya kalau kah tika ni. Kah ni kita pakai harahnya asli, tak ada zaidah dak. Kata setengah daripada ulama, ia kata misli ketika ni kita katanya misli dengan makna az-zatu. Jadi salah tanya,
laisa kamislihi. Salah tak nak? Laisa kadzatihi. Tiadalah seperti zatnya zat Allah. Jadi zat Allah tu. Jadi kalau kita kata pakai misli tika ni nah, salah tak? Laisa kamislihi. Ni. Kalau kita pakai manakah tu, kah mana kata kah harah asah ataupun kah asliyah, bukan makna takah saat ni tu daripada makna kah zaidah. Jadi kah tika ni kita tak kah harah asli, harah ja asli, kama dia misli tika ni pakai mana zati. Takdirna ai laisa kazatihi syai'un. Dah. Tiada seperti zatnya zat Allah sesuatu. Jadi dia kata kalau kita pakai kah ni asli, kama dia misli tika ni dengan mana zatihi, makna ini terlebih kosak mubalaghah bersangat teh menolakkan sebandingi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat mubalaghah. Seumpama kita kata misluka, seumpama engkau itu, seumpama engkau, bukan engkau lagi, seumpama engkau la yaf'alu kaza, tidak memperbuatlah akan perbuatan begitu. Tak buat orang seumpama engkau ni, tak buat. Tak buatlah perkara-perkara tak molek. Misalnya tak buat gawa, yakni al-fahsya masalah kita tahu. Nah, misalnya tak buat seumpama engkau ni al-fahsya, perkara-perkara yang buang seumpama. Jadi seumpama engkau tak buat, faham engkau tu jauh lagi nak membuatkan perbuatan al-fahsya ni. Jadi orang seumpama engkau dia tak hijau perbuatan macam ni. Misalnya engkau tok guru, engkau ni ustaz, orang macam engkau ni sebandingnya engkau tak buat hijau macam ni. Nak royak atau takkik yang kana? Apabilakah kita pakai raja asli, maka mislihi kita pakai mana zatihi. Makna tika ni orang pengkosak mubalah, orang seumpama engkau tak hijau benar-benar tak molek macam ni, maka engkau tu jauh lagi nak hijau benar ni. Supaya ni juga kalau kita pakai kah asli, mislihi tika ni pakai dengan makna zati. Laisa ka mislihi dengan laisa ka zatihi. Tiada seperti zatnya zat Allah sesuatu. Nak serupa dengan Allah jauhnya. Makna kata seperti zat tu pun tak ada dah. Nak seperti, nak seumpama jauh lagi. Tu nak kosak mubalaghah. Kalau pakai kah tika ni dia panggil kah asliyah. Gitu. Lepas tu takdim mula. Tu la yaf'alu kaza. Mislukan bermula sebandingnya engkau tidak memperbuat gih-gih. Kenapa kata gini? Liqasdil mubalaghati. Kerana nak kosak mubalaghah. Orang seumpama engkau tak ada buat macam ni. Lepas tu engkau tu jauh lagi nak memperbuat orang. Takdir anak kita. Berita. Misluka la yaf'alu kaza kana qasak malarah. Yakni orang sebandingnya seumpama engkau. Salah tak zatuka. Yakni mana tak misluka. Yakni zatuka. Zat engkau tidak perbuat macam ni. Nak oyak atau orang seumpama engkau tak buat. Mana engkau nak buat tu jauh lagi. Fi nafyi zalikal fi'li. Kenapa qasak mubalaghah? Fi nafyi zalikal fi'li anhu, pada nak menapi dan nak menolak akan demikian itu perbuatan tak molek tu anhu daripadanya pada mislika. Kenapa? Boleh kata nak menolak. Qasak mubalaghah pada nak menolak pada demikian itu perbuatan. Li annahu kana bahasanya. Izan tafa, apabila ternapilah ia misluka la yaf'alu kazani amman yumasiluhu, daripada mereka yang sebanding Yaman, akan mislaka wa yunasibuhu, dan munasabahlah Yaman akan mislaka. Kana nafyuhu, nascaya adalah menapinya, menapikan amman yumasil itu anhu daripadanya, adalah menapinya. Menapi apa dia? Menapi bagi mislaka ni anhu daripadanya pada man yumasiluhu ni aula, terlebih aula. Nah ya nak oyak tu menapi seumpama engkau tak buatkan kerja tak molek, maka engkau tu kau jauh lagi daripada nak kerja perkara-perkara fahsyat itu. Nak oyak tu seumpama engkau tu pun jauh dah. Patut orang panggil sini qasak mubalaghah. Apabila kata misluka dengan mata zatuka. Kita kalau misalnya misluka tu kanaknya ialah zat.
Kemudian nak royak tika ni, nak royak kata orang sebanding engkau tu tak buat dah kerja macam ni. Engkau sendiri kau jauh lagi daripada nak kerja perkara-perkara tu. Nak menafilah ia misluka daripada mereka yang seumpama baginya bagi mislaka dan menasabah. Nasi adalah menafi mislaka tu anhu daripada mayumasiluh ni. Aula terlebih aula sekat tu mereka kata wallahu a'lam. Nah, kita jaga akan lisan kita, lidah kita daripada lapai perkara. Pertama kita jaga akan lidah kita iaitu jangan berjatuh dalam dusta dalam kecek bohong. Apa tu dalam masalahnya tertawa, yakni orang panggil kecek tertawa, kecek selora, kecek jadi suka dan bersenda-senda dengan cakap dengan lidah kita saat ni. Tengok lagi. Dan dalam khabar bahwasanya orang yang mengkhabar dengan suatu khabar hanya sebelum yakin benarnya, maka iaitu dijatuh pula dalam api neraka Jahannam 70 tahun. Dalam api neraka. Dan banyaklah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk ia khabar Rasulullah tu wajib meliharakan lisan dan beberapa kebinasaan dunia dan akhirat. Sebab lisan beberapa wajib habis kat tu. Dan kedua daripada perkara yang wajib kita kena jaga kan lidah. Musanya kita wajib kita jaga dan wajib kita peliharakan lidah kita. Jaga daripada apa weh? Maka engkau peliharakan lisan kamu, yakni engkau peliharakan lidah kamu, pelihara daripada bersumpah. Apa sumpah? Wallahi demi Allah kami ni tak ada curi masalah. Sumpah. Sumpah yang didusta, sumpah tak sungguh. Hak sungguh dia bercuri, payah bersumpah wallahi kami ni aku ni tak ada bersumpah. Dok ingat lagi cerita masa budak-budak dulu. Cerita budak-budak dulu, masa dulu umur kita buruk ni. Umur ni belum ada wak ke umur dulu hak mula bodoh sini ni. Umur biasa je. Dulu dia panggil umur lelaki tu dia panggil umur baru. Umur 14 tidur dulu masa budak-budak tu 14 beratus tidur tahu umur kan. Lepas tu umur ni tak ada lagi. Umur ni tak ada. Hak ni baru wak boleh tok wakil, hak ni wak boleh necang daripada Songkla, daripada Goro. Maka satu hari tu tetahia kita, tetahia itu duduk negara tu. Dia pakai masa budak-budak umur 7 tahun 8 tahun tu duduk tidur. Lepas tu dia ada lah orang duduk pondok dalai sore tu. Dia ni dia wahai menyuri wahai menyuri tak so nama gapo tak ingat dah kita pun. Tak masa budak-budak lagi. Dia wahai menyuri pergi kena kan kadang-kadang dia pergi nak pagi tu dia klik mari kancak spek penuh lah raga dia oleh pulai dalam jabe dia dalam lebih dia. Klik jual kat oleh pondok murah kancak spek 105 200 dia klik jual 100 2 kat beli kan. Tapi dia pergi kau nak pagi tu dia pergi kecek tuai-tuai galip pian make cak spek sepana. Selah boleh jabe ya boleh bek ya. Pergi kedai lain pula nampak tuai kecek apa bila tuai galip cak spek tu lah. Klik mari 45 lah ada jual kau oleh pondok. Lepas tu satu hari tali tekak. Hak soraya kita ni pakai anak saudara ni pakai ni hilang. Boleh hilang tapi malam tu duk cari gutu. Dia duk cari gutu, duk main gutu-gutu pagi esok tali tekak tu tak ada. Apabila tali tekak tak ada, dia duk tahu dah duk cek dah kata ya ni wahai duk curi ni kawasan kok ni bol kok lah gimana kok nak pagi mana bagi dia mau hilang semua. Pahala tu bodoh soho kata ya curi saat ni tu tak mengaku panggil nak tawala dulu. Betul laki nama Allah tak silap ingat. Budak-budak laki lagi. Panggil tak tu kan misalnya tanya ya saat ni tu dia curi ke tak curi sungguh. Nak tanya ya. Ada dengan mulah babo kita, ada dengan tok pakai, ada gapo. Panggil nama Fatimah pasal tak silap kamu. Nak panggil itu lah. Tanya curi sungguh tak mah curi sungguh tak tali tekak soraya ni. Lepas tu dia tu dah tak ngaku tok laki malu bidiri dah. Dia tahu wallahi demi Allah sumpah dengan Quran tak apa lagi hamba tak ada baik. Ni dia panggil sumpah tak benar ni. Orang panggil sumpah kazib, orang panggil yaminul kazib, orang panggil sumpahan yang tak benar, yang tak betul Kemudian sumpah yang tak benar ni, ya sumpah yang makan tuai klik Misalnya kita bercuri, kita pergi bersumpah kita tak bercuri. Wallahi demi Quran, demi Allah, aku bersumpah dengan Quran. Kalau misalnya aku ambil sungguh tapi aku tak ambil, aku ngaku aku tak ambil, sumpah dengan lapar Allah. Tapi aku tak ambil, tapi aku sumpah dengan Quran, aku tak ada ambil bagi budak ni. Tapi kalau dia sumpah tu dia tak ambil, tapi dia ambil, maka sumpah tu akan makan dia, orang panggil sumpah makan dia.
Satu hari pun jadi penyakit, lepas dia penyakit punya katanya dah. Jadi timbul butir, lepas tu jadi buruk mulut. Ni. Dia panggil sumpah akhirat ni. Dia panggil sumpah yang yamin, orang panggil yaminul kazib. Sumpahan dengan lidah tapi sumpah itu bohong. Ya tak? Ni faham misal tu. Hak ning kita kena patah juga kata wallahi demi Allah kami tak ada buat tapi ya buat. Demi Allah kami saat ni tak ada tuduh. Tapi ya tuduh. Kamar dia panggil sumpah itu yang dusta. Dan menyalahi janji, ya salahi janji. Menyalahi janjimu kepada Allah Ta'ala. Misalnya ya nazar. Ya nazar nak, ya demam teruk, sakit teruk. Misalnya. Ya janji tu janji tu habis. Supaya ya janji banyak kan foto janji itu, ya janji nak. Ya janji lillahi alayya. Faham molek lapar je. Ya tu ya kena ada lapar sia. Kita tengok dalam Mutla'il Badrain. Situ ya nyata cara hak mana jadikan nazar, mana jak tak ada nazar. Supaya kampung kita dak kata, kahwin hengon nyakit ni kahwin orang kambing. Tak ada nazar. Supaya kalau anak kita ni sok lekat di mu'o, sok lekat di waka, boleh kerja waka, kita nak makan kambing. Tak jadi nazar. Hak tu dia panggil lafzun mustalzimun. Lapar melazimi. Tak jadi nazar. Nak jadi nazar, dia kena sebut lapar yang khaf. Mana? Lillahi alayya. Sabik bagi Allah. Wajib ke atasku. Kalau anakku lekat kerja ni, aku nak makan kambing. Tu baru jadi nazar. Faham mulai tu? Kalau tak kata dengan lapar ni, dia tak jadi nazar. Panggil lapar istilzam saja. Lepas tu janji nak, ya Allah, kalau misalnya anakku lekat kerja di Waka ni, anakku kerja lekat kerja mana? Lekat kerja di Hanjai. Aku nak makan kambing 3 ekor. Duk, mari tak dah, sampai 10 tahun. Timur nyakit. Timur kok tu terlekat, kok ni terlekat. Cik mai kok mana ni duk jadi. Buat kerja tu pun tak jadi kerja. Mo satu untuk guru, kau satu bomo ke. Yang kata mu ni ada terlekat gapo, ada janji dengan Tuhan gapo ni. Mu ada janji dengan Tuhan, yo puruk fikir janji kau. Aku dah nazar dengan Tuhan. Aku dah nazar dengan Tuhan, ada janji dengan Tuhan. Tapi tak ada uat kami 3 ekor. Sebab tu duk lekat kerja tu lah, jangan main dah. Depa bila sudah janji dengan Tuhan, kena uat kita janji dah. Misalnya kita duk demai teruk, mata ni demai makan ubat tak hingga, makan ubat tu tak hingga pergi hospital tengok. Dia kata kalau aku hingga demai pelu ni, aku nak puasa 7 hari. Tu dia panggil janji dengan Tuhan. Boh hingga puasa tak ada puasa dak hingga demai. Tak ada puasa. Lepas bertahun-tahun, mari demai semula. Lepas tu fubat tak turun. Fubat situ tak turun. Fubat sini tak turun. Cik main motor. Muda terlekat gapo ngata. Ya ada nazar. Ya kalau ya hingga demai pelu, ya nak puasa seminggu. Ya tak puasa. Ni menyalahi janji dengan tu Lagi kata lagi. Dan Rasulnya. Ada Rasul salah janji dengan Rasulnya. Salah janji dengan Rasul. Dan sekalian manusia ada salah janji dengan manusia. Kecek tak nak bayar hutang, tak bayar. Kecek kata nak tolong demo, tak tolong. Ni orang panggil ada salah janji dengan manusia. Jangan dah. Dengan Tuhan hak nombor 1 sekali, dengan manusia ni hak kita tahu yang terakhir dah, pertama sekali dengan Allah, yang kedua dengan Rasul. Janji gapo kita pergi Madinah ni, kita nak pergi selawat tah Nabi sampai 100 kali. Masalah di tempat Raudah tu kita nak selawat tah Nabi 100 kali berjanji, wallahi lillahi alayya, sabit bagi Allah wajib di atas aku. Kalau aku boleh pergi Mekah pergi Madinah terik ni, aku nak selawat di Raudah Nabi 1000 kali. Tak ada buat dak pergi Mekah pergi Madinah, tak ada buat. Ataupun janji dengan orang kata tak apa dia bila-bila dah mu nak buat kerja tu, kalau mu tak ada modal mu mai royak kepada aku, tak apa aku nak tolong kodang aku boleh tolong. Dia mu mai royak senyap tapi dia janji dengan dia tu ni tak boleh maka kerana demikian itu, demikian mana yang tersebut daripada bersumpah yang dusta dan berjanji menyalahi janjimu dengan kepada Allah dan Rasulnya dan sekalian manusia. Tak tidak? Maka kerana demikian itu, demikian mana yang tersebut daripada bersumpah yang dusta dan berjanji menyalahi janji kepada Allah dan Rasul. Tak ada memolek. Demikian itu sing syarat zalika. Kerana demikian, maka kerana demikian itu, demikian yang tersebut daripada sumpah yang dusta dan berjanji menyalahi janji kepada Allah dan Rasul dan manusia. Tanda yakni percemeh, menjadi tanda, menjadi alamat kita. Menjadi tanda, menjadi percemeh. Gapo tanda? Badal pada tanda nyata kita panggil badal nak mentafsirkan tanda tu kita panggil badalul mufassili
Orang panggil badal ke? Badal mufassal minal mufassal. Alamat tu nak menyata tanda. Gapo tanda? Orang panggil badalul mufassali minal mufassal ataupun badal mufassal. Nak mentafsirkan mubdal minhu. Mana tanda? Alamat. Atau orang panggil badal mufassal. Gapo tanda? Alamat. Yakni tanda percemi. Apa? Kurang imannya seorang. Ni boleh kita kenal lah apabila orang ni ya kecep supah ya bohong. Dia berjanji dengan Allah ya menyalah janji. Kalau dia berjanji dengan Rasul, dia pun menyalah janji. Maka ni bolehlah kita kenal ya kecep dengan manusia, berjanji manusia, maka ya bohong keting-keting. Orang ni bolehlah kita cek tanda kata orang kurang iman. Dan munafik dan tanda munafik. Inilah orang panggil tanda bagi seorang munafik. Nah, apabila orang harap dia, maka dia kena lalu dah bagi tahu dah minta bertelah anakku ni nak ngaji. Orang pun haraplah. Ngolah kata anak yo saat ni tu tak ada, lagi pula yo tak ada nak sarang anak dah. Lepas tu nak bayar term pun tak ada, anak nak pakai pun tak ada, nak makan tak ada, lepas tu nak beli surat tak ada. Orang harap dia harap sungguh tahu bila mu nak bayar ni 10,000 ni, tak apa tengok bulan-bulan depan. Lepas bulan depan gaib senyap telefon podak kan. Ni orang panggil janji bohong dengan manusia. Banyak ke orang kita duk janji bohong buku hutang buku apa, sebab tu tak berkat. Sebab tu mula bapa sing kita tanah, mu nak wi murah rezeki, mu jangan melekat hutang orang. Faham ni? Kita hidup dalam dunia sikit lagi tak sewi payah rezeki. Lepas tu buat amal kena dah semaya jaga dah waktu kodar-kodar wirid pun jaga dah. Lepas tu hutang jangan melekat. Orang mana lekat hutang banyak, orang ni cari makan atas dunia payah. Sebab tu hutang duk supah hari-hari. Apabila jumpa tak padai dengan tu ya tu ngaji pondok tu akil tapi kecek bahang hai. Tuai duk supah hari-hari. Inilah punca daripada seorang itu payah rezeki. Hijau gapo tak nak tagih. Kalau buka kedai pun jatuh. Sebab tu hutang duk supah kita. Sebab tu buat ni kalau nak cari makan mudah satu hari, satunya jangan jaga waktu Jumaat, jaga semaya awal waktu, orang Tino semaya waktu, orang jatuh semaya masjid. Lepas tu orang panggil laginya jangan lekat hutang. Sebab tu kita lala ni kita kerja jangan lekat hutang. Sebab kerja pondok, sebab tu dia mau tanya amalan gapo babo murah rezeki. Amalan kita dak jaga 40% ni jangan lekat hutang. Kerja sudah bayar demo. Kerja sudah bayar demo. Jangan lekat hutang. InsyaAllah rezeki itu yang mudah masuk. Lagi. Dan dalam khabarnya, dalam khabar bahasanya, tanda alamat orang yang kurang imannya. Mana ilamat tanda bagi orang tu, kata orang tu kurang iman. Kurang kepercayaan dengan Allah. Mana tanda? Tengok. Dan dalam khabar bahwasanya, dalam khabar, yakni dalam hadis. Baik tak? Dan dalam khabar, yakni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau murad dengan khabar yakni hadis. Hadis Nabi, cerita Nabi bahwasanya tanda, yakni alamat pecemi. Tanda yakni alamat orang yang kurang imannya, yakni orang kurang percaya dengan Allah. Orang ni dia kurang percaya dengan Tuhan ni, dia kurang percaya dengan malaikat, dia kurang percaya dengan kitab-kitab Allah. Orang ni orang panggil kurang iman, kurang kepercayaan dengan Allah. Dan munafik, orang tu orang munafik. Jikalau mengkhabarkan ia dengan suatu khabar, kalau ia pergi cerita dengan satu khabar, cerita maka dusta khabarnya, maka bohonglah ceritaannya. Ya royak gapo bohong lu dah. Ni kena jaga agak kita ni kecek bau jangan ajar dah. Kalau tak leh, tak leh. Kalau boleh, jangan pisah bau. Kalau bau baik ni tak apa, tak ngeh bau. Misalnya kita tahu yo ni butai tak bayar. Ni dalam kitab mereka nah. Demo ni kita tahu cerak orang duk riuh lebih dah. Masyhur dah ya ni. Latah dah kawasan kampung kalau bertai tak bayar. Ya bertai sini, jadi bayar sini. Ya bertai timur ni bayar. Ni tahu dah. Bertai tak bayar. Pahaya mari mau kita, ya tahu tak kita ada duit. Aku nak bertai duit boleh 1,000 ataupun 2,000 boleh tak? Pak kita kata kan? Kita kata, duit kawin pun tak ada. Kita niatlah hati, tak ada nak duit ke dia. Dah. Mu nak bertai, nak bertai tapi duit kawin tak ada. Tak ada nak duit ke mu tapi ada tu untuk ku ya. Niatlah tu. Ni orang panggil bab hiwalah di dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka misalnya kita tahu dah dia ni dia bertai yang gedek, lekat dia tepek kat kawasan kampung. Tak payah. Pasal nak bagi bertai kita. Dia mau tahu nak bagi bertai tapi niat sedekah lu dah.
Pasti main nak minta 10,000. Kita tangan nak duit tak ada, tak ada. Tak ada niat hati, tak ada nak bagi kat mu. Hak ada tu untuk kau. Niat hati. Payah tu tak ada gamuk, paduk kecek keluar, bahang ya tu duit tak ada. Bahang apa? Payah mai tanya bahang ni mata dah. Dia kata bahang tak duit tak ada nak bagi dia. Dah aku tak ada bahang, aku tak ada nak bagi ke dia. Duit aku nak bagi dia tak ada. Hak ada tu aku nak pakai untuk aku dengan anak aku. Tu dia panggil bahiwalah. Hak ni tak jadi bahang, tak jadi dusta lah cakap pe. Ya tak ada duit tak ada ke 3,000 nak berteh. Tak ada nak bagi ke mung. Tapi ada aku nak makan. Tu dia panggil bahiwalah. Tu tak jadi bahang lagu tu. Lepas tu dia kata, dan jikalau berjanji ia seorang hak kurang iman. Kalau ia janji ke apa dah? Dengan manusia, kalau ia janji dengan manusia weh. Kalau ia give janji dengan manusia ni weh, atau lain pada manusia lagi, maka menyalahi janji seorang. Kalau give janji dengan demo kan, menyalahi janji lalu, bahang lalu dah. Janji baik. Patut esok ni kita pakat pergi pagi belakang dah, kita pakat tubik sejik ke tubik balasah ke, kita pakat tubik menerah sifat kebersihan di dapat sip pukul 7 kita jumpa bahang puluh tak hari gitu kecek ke apa bahang lah dah, kecek ke apa dia panggil tahik lu dah. Kecek dengan demo tak lagi pukul 10 teh pukul 11 12 patut janji dengan demo teh. Kalau janji gapo tak betul janji semua. Orang ni tanda kata ilamat kecelakaan dan orang ni juga tanda kata kurang kepercayaan dengan Allah dan kurang iman ni tanda munafik. Adapun Tok Syekh Qadir Mandili. Gini tengok dulu. Apa situ? Orang panggil kurang iman kalau kita berjanji manusia, kita menyalahi janji. Dan jikalau dipercayai oleh manusia, akan dia. Salah itu. Dan jikalau dipercayai oleh manusia, atau lain pada manusia, maka khina, maka kaca, maka harus lalu dah. Manusia kena kat apa? Manusia percaya dengan dia. Manusia saat ni tu orang panggil taruh hati dengan dia. Harap pada dia, ya kena lalu dah. Ni orang panggil kau ni tengok. Maka dimakan itu menjadi tanah bagi orang syakawah. Apa orang syakawah? Yakni orang celaka weh. Orang ni tanda bagi kata celaka. Buat gini. Kata apabila kita janji dengan demo, kita bersilap janji. Ini tanda kurang iman. Dan pula tanda bagi munafik. Inilah orang panggil alamat tanda bagi orang celaka. Adapun kata Tok Syekh Qadir Mandili daripada mulah buah kita dah tulis luar tu. Wah ini dan nakal daripada Syekh Abdul Qadir Mandili. Tu Syekh Abdul Qadir Mandili Indonesia. Nah. Adapun dinakalkan daripada Tok Qadir Mandili. Mandili ni makna Tok Syekh Abdul Qadir Mandili tuai kitab Frisai tu. Dia kata nah, adapun kita berjanji dengan demo, janji dengan seorang manusia, kita tak ada niat hati sikit abuk kata nak menyalah janji. Tak ada niat sikit abuk nak menyalah janji. Tiba-tiba hari berjanji jatuh silap janji. Maka itu tak dikatakan tanda kurang iman dan pula munafik dan syakawai dah. Dan berkatalah oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Waktu itu tulis luar kita. Nakal dah oleh Mabuh Haji Husin kita bin Ahmad waktu itu. Dah telah nakal telah kata oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Adapun kalau kita berjanji dengan seorang manusia, kita ikat janji penuh-penuh. Dan pula kita tidak niat kata nak menyalahi janji, tak ada niat. Nak menyalahi janji sikit abuk pun tak ada niat nak menyalahi janji. Maka siapa hari berjanji, maka orang panggil jadi selisih janji, salah janji. Kita tak ada niat kata nak menyalahi janjinya. Tapi siapa hari berjanji pada kita tak, janji nak pergi mana weh? Janji nak pergi bakok sekali pada hari sekian-sekian, hari Rabu depan ni kita nak pergi. Bos siapa hari Rabu tu nak pergi tu dah, maka jadi silap janji. Anak kita nyak sakit tepuh di kereta, kita tak ada nak silap janji. Maka ini bukan tanda munafik dan kurang iman kata Syekh Abdul Qadir Mandili. Intah apa dia? Yakni pada babah jusing kita nah. Mula boh kita kata lagu tu tutup kodi kata. Nah, tu kodi Mekah katanya. Tu dia. Tulis luar tu nah. Tu kodi katanya tak jadi masalahnya ke apa? Yakni tak jadi masalah kurang iman dan pula munafik. Nah, terjadi kalah. Jadi kalah kita, jadi kalah kita. Tu kodi kata tak jadi munafik. Dah, tengok. Masalah daripada kita jagakan lidah kita ialah daripada beberapa perkara musannif ayat sini tengok. Nah,
Setengah daripada jaga lidah saat ni, pertama sekali kena jaga lidah kita daripada minal asya'i al-atiyah. Daripada sesuatu yang lagi ke datang. Mana yang pertamanya, fal awal hifzul lisan. Yakni kita jaga lidah kita daripada an yaminil kazibi. Daripada sumpahan yang bohong. Supaya dia mau kata, orang tina mau hidup mengadu. Mana? Mengadu di majlis. Ngadu kata mung saat ni tu tak ada wi nafkah ya ne boleh. Nafkah zuhir pun tak ada wi. Nafkah batin pun tak ada wi. Sungguh kah? Apa ya pun apabila Tok Kodi panggil ya dakpe ni manggil keluarga lik tino keluarga lik ya pun bersumpah wallahi demi Allah wa ballahi demi badan demi Tuhan hei Tok Kodi aku sawi di nafkah dia tu hari-hari sampai ni bulan sampai tahun hari-hari kuih nafkah 300 ataupun 105 sehari. Dan pula nafkah batin yakni kau wati kan orang Tina ku tak lewat pada seminggu. Hak tu supaya dia kama dia benda hakikat saat ni orang Tina dia ya nafkah ni bulan tak ada wis sekok abuk weh. Patu wati tak ada wati sikit abuk. Patu orang Tina jatuh ni di antara suami isteri ya kena ada dua nafkah. Nafkah yang pertama nafkah zahir kena wi makan minum pakai. Nafkah batin yakni kena bersetubuh kena tidur sekali khalwah as-sahihah. Kama dia bersumpah dia tak patut Kodi. Dia kata wallahi kami ni nafkah penuh-penuh hari-hari 105 hari-hari 105 maka lik tina pun dia tak patu apabila dia supah maka lik tina nak supah teh kena belawaikan kalian supah patu kena ada saksi kama dia kalau tina tak boleh supah tak apa belag dia tu dia ya supah tu ya wi belag dia hak terserah wi supah dia makan ya sedih kalau dia tak benar ya ta wallahi wa ballah kami wi hari-hari 105 patut kami tidur duduk sekali sama tu Kodi fi khalwatin sahihah ataupun fil khalwatis tidurlah bilik sekali ya duk bau ya tu duk bau tapi tanya tina susi tina tak ada kadang-kadang tak kelik sebulan tak kelik sekali bunyi kata ada baru gini-gini salah dia bersumpah supah tu dia panggil yaminul kazib supah yang berdusta tengok. Jaga lidah daripada bersumpah yang dusta dan bohong seperti kita bercuri barang orang. Maka tuai hak harta panggil kita bersumpah di hadapan waliyul amri. Siapa dia duk carakan kerjaan ni? Ialah Tok Kodi. Tok Kodi pun panggil. Maka kita atasnya dengan lafaz wallahi wa tallahi demi Tuhan aku bersumpah dengan dia dengan nama Allah bahwasanya aku tidak bercuri pada hakikat aku tak bercuri wallahi demi Allah aku tak bercuri pada hakikat ia seorang ni bercuri maka nama seorang itu bohong dan berdusta sumpahan maka dinamuk yaminul kazibi kena jaga tapi Arab je kecek biasa. Wallahi, waballahi. Kata Arab orang panggil, hak tu orang panggil orang panggil kazibul lagwiyun. Ataupun orang panggil yaminul lugha lagwiyun. Ya ada sumpah dua. Ada sumpah orang panggil sumpah pasal lara. Orang Arab duk kecek tak kata. Wallahi Arab ya lekat lidah, lekat mulut dah sumpah. Wallahi, wallahi. Wallahi wallahi ya walad. Wallahi mamnu'. Wallahi. Tapi orang panggil kalam tu, orang panggil jadi lahjah tu orang panggil jadi kebiasaan orang panggil lahjah tu, kalam tu orang panggil lara. Orang panggil supah itu tak diwak kira. Tak ada pun supah sungguh panggil Tok Kodi, panggilkan waliul amri. Hak tu orang panggil sumpah yang dibuat kira. Ada pun supah kecek jadi wak orang panggil wak sedak mulut ataupun kecek dilekat lidah. Hak tu tak dibuat kira kan. Hak ni kena patih. Nak supah gapo kena ingat Kalau orang panggil supah, lapas supah ni bukan main-main. Kalau dia mau panggil supah kereka dulu. Benar tu sungguh kedak. Kalau kita benar dia mau tak benar tak usah supah nyanyi. Takut supah tu makan tak ya. Takut sikit lagi kalau dia tak benar, hak dia supah ni akan makan dia, takut jadi penyakit buruk setiap tubuh. Kadang-kadang lidah dia supah tu jadi carik. Dia takut ni. Pas tengok hak mari baru ni, carik lidah. Lidah dia di darah semua. Pubak tak turun, pas tanya mok buat amal apa mok. Lidah ni jadi darah mok. Hak sore lagi buruk tah belakang, buruk tah belakang mok. Pubak di hospital di sirot tak hingga. Tanya mok buat akal apa. Tanya hak sore lidah buruk, dia kata masa muda-muda mok ni ada ambil amalan, ambil ilmu orang panggil pesing dunia. Pahala ni dia buat amal, dia makan lidah dulu lah ni. Sikit lepas pada lidah, dia makan remang. Lepas dah remang, dia makan tah belakang. Ni orang panggil Tuhan kafarah di atas orang apabila dia ambil ilmu dunia hak yang tak betul dengan syarak. Sebab tu kita nak ingat kecek ke apa, kalau nak supah dengan Quran jangan. Nama Quran ni makan kita kelik, kita tempat nyanyi.
Pada apabila Quran makan, tak usah carilah bomo atas dunia ni, pubat tak hingga pun dia. Sebab tu jangan supah dengan Quran dia kena, dia mari tipu atas seorang buruk mulut, buruk tubuh, buruk badan jadi perut pucik, tak usah marilah bomo lain dunia ni, pubat tak turun dah. Supah tu makan kelak. Dah, supah tu makan. Jangan duk gaduh. Dah, anak supah tu fikir wi halus lusi, fikir wi baik-baik. Misalnya kita balah dengan bini sikit juga, jangan duk supah mai-mai. Dah, takut supah tu makan. Kita tak betul, tapi kita betul. Tu supah tu supaya kita nak menunjuk kata kita tu betul. Kita saat ni tu orang panggil as-sawab, kita musawib. Jangan. Sama ke makan kita klik. Dah. Selanjutnya, yang kedua kita buat hifzul lisan an mukhalafati wa'dillahi ta'ala. Daripada bersalahan janji dengan Allah. Mana? Ka ayyakula seolah dia kata ni banyak dah berlaku ni. Kau duk mari pelepas nazar tak pelepas nazar je lah dah ni. Sebab apa? Dia nazar tapi dia tak buat nazar. Lepas tu jadi duk terbelit nyakit tipu atas dia. Sebab apa? Dia terlekat berjanji dengan Allah, dia tak betul janji dengan Tuhan. Mana? Ka ayyakula. Kau sakit kata gapo dia mutang dah tu mutang nazar. Nazar tak kalau ku hingga ni nak kami 3 ekor. Kalau ku hingga ni nak sedekah sejid 10,000. Kalau ku hingga ni nak naik Mekah tapi nazar dia tak buat lepas dah hingga. Mana? Ka ayyakula salah berkata lillahi alaih. Hak ni penting nah. Orang nak nazar kena sebut kelimah ni. Tak sebut kelimah ni tak sah nazar. Tak jadi nazar. Mana? Dia kata lillahi alayya, sabit bagi Allah di atasku. Sabit bagi Allah wajib ke atasku. Lau kana li shifaun. Jikalau ada bagi aku seorang ni shifaun, sembuhlah ia, sembuh min maradis saratan, daripada penyakit maring le perut. Misalnya penyakit mutluk, maring mutluk, ataupun tumbuh daging le perut, ataupun maring le semong. Kalau jikalau hingga bagi aku daripada penyakit saratan, Arab panggil as-saratan, penyakit apa? Maring. Kalau penyakit as-sukar, orang panggil penyakit maradis sukari. Kalau masalah penyakit darah tinggi, Arab panggil darah nafsi ataupun darah dam, yang tekannya darah, orang panggil darah tinggi. Jikalau bagi aku ni ada penyakit daripada penyakit maring, fali an asbaha ataupun fa'alayya. Sedap ke? Fa'alayya, maka wajib ke atas aku, pasti atas aku, an asbaha, bahawa aku nak semula syataini, akan 2 ekor daripada kambing, au salasa syatin, ataupun ku nak semula 3 ekor kambing. Dia kata kalau ku hingga nyakit maring muklu ataupun nyakit maring di taunum, aku nak makan kambing 2 ekor ataupun 3 ekor. Tiba-tiba ke hingga nyakit tu. Tu hari we hingga duk setahun 2 tahun, dia terlupa. Lupa orang risak ni tu sampai 3-4 tahun, nyakit tu mari semula. Orang panggil, bahasa orang kapal ni, balik pas. Perak balik pas. Sebab tu orang-orang sakit ni, dia apabila ada janji dengan Allah, dia tak buat, orang panggil balik pas. Lepas tu balik pas terik 2 ni, dia nak teruk pada sedia. Supaya Raja Indira tu dia janji dengan Syekh Hadrami, Syekh Sa'id Hadrami, dia janji lah, dia sakit lebih lah, jadi buruk tubuh. Raja tu jadi buruk tubuh. Raja Indira, Raja Taning dulu jadi buruk tubuh, jadi orang panggil busuk tubuh badan, pubat le kotor, panggil fok-fok bijak-bijak ke rumah. Maka ada Syekh Sa'id sore, maka fok-fok hulu bala tuk nujung le kotor, kata dia kata pubat habis diri ni tak tu ubat ni bona. Ya tuanku, patik cari bomoh habis diri dah. Kemudian amau nak royak, patik nak royak pada tuanku, ada satu orang Arab daripada Hadramaut, namanya Syekh Sa'id Hadrami. Dia ni duduk di biara. Biara tu panggil biara, bahasa Hindu dulu, bahasa Hindu panggil biara. Apa biara? Makbat, tempat ibadat. Sebab tu panggil biara tu, nah biara tu daripada biara tu. Kemudian duduk situ saat ni tu. Dia royak kepada Tok Raja, dia kata, ya tuanku, ada seorang Arab mari dari negeri Arab, tajid perniagaan negeri Arab mari duduk sini tepi kota kita ni. Tapi dia tu bolehlah kalau panggil masuk ke kota gua ana. Untuk perubatkan bagi patik, untuk perubat bagi raja ni, maka raja tu boleh panggil dia mari. Lepas tu panggil mari tu perjanjian di antara Raja Indira dengan Syekh Sa'id Hadrami dak apa? Syekh Hadrami kata, amma boleh perubat tuanku. Patik boleh pubat, tapi patik buat air tawar apa ini sih. Supaya kita buat air tawar ruqayyah, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, baca Fatihah, baca Quran. Ni orang panggil ruqayyah, siuk dengan ayat-ayat, orang panggil Tibun Nawawi. Tibun Nawawi. Maka tanah raja janji dengan patik dengan kau. Saya kata amo nak pubat tapi syarat mau minta sekarang ya. Minta raja masuk Islam. Ni perjanjian ni. Perjanjian dengan manusia, perjanjian yakni nak masuk Islam.
Raja berjanji dengan Syekh Said nak masuk Islam. Tak apa, dia tak asawi hingga nyakit dia buruk lagi pula jadi bau busuk tubuh badan dia nak masuk Islam. Wah, Syekh Said pun buat fubat. Dah, hilang. Nyakit hok jadi pecah belah, jadi apa tubik air nano bau busuk hingga. Apabila hingga, raja pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi raja masuk ketika ni tak ada ikhlas hati mana. Masuk supaya nak wihingin nyakit. Masuk Islam bukan kata kerana sebenar-benar nak masuk Islam, tapi kerana terpaksa nak hilang nyakit masuk Islam. Masuk Islam batu pokok hulu bala daripada ungkara aja pun masuk Islam. Masuk Islam pun itu ini, tapi bukan masuk ikhlas dah. Masuk kerana hilang nyakit. Lama-lama dah mula tu Islam maya sepon ni lah. Apa kita lama kau tinggal galik dengan raja je mewah. Nah, masuk kafir semula, murtad semula. Dan masa apabila sakit benar jatuh murtad mula, klik kepada masalah pura-pura dengan kafir pula dah dengan murtad dia saat ni, maka jatuh sakit trik dua. Jatuh sakit trik dua ni orang panggil, jatuh sakit trik orang panggil balik pas sakit trik dua teruk pada sedia. Tu orang panggil dia berjanji. Bagi kita janji nak makan kambing, tiba-tiba tak makan kambing. Dia janji dah nak ingat apa ni. Dia nak janji kena ingat. Kalau tak buat janji ni, golek ke Tuhan nak bala akhir-akhir. Kita janji nak hingga nyakit, patut nyakit pergi hingga. Lepas tu kita tak buat dengan puasa. Kalau kita janji, kalau sabit bagi ku hingga, aku nak puasa seminggu. Ataupun nak puasa 15 hari. Tapi tak ada buat. Nanti nyakit tu nak main semula. Golek. Lepas tu dia lekat kerja pun tak jaya, kerja ni pun tak jadi. Nah, yang ketiga, yang janji tak? Mukhalafati wasiqi Rasulillah. Dia berjanji, dia salah dia janji Rasulillah. Mana? Dia katakan, an yakula lillahi alayya, law kana li zahabun ilal madinatil munawwarah. Ni dia janji belum lagi Mekah ni. Dia kata kira-kiranya sabit bagi Allah wajib aku jikalau ada bagi aku pergi kepada Al-Madinatil Munawwarah. Kalau aku boleh pergi Mekah pergi Madinah. Deh. Fa wajaba wa lazima alayya. Wajib aku dan pasti atasku. Naga mi'atu salawatin alaih. Aku nak baca 100 kali di atas kubur Nabi ataupun di Raudah. Deh. Au alfu salatin alaih ataupun 1000 kali aku nak baca di Raudah. Birubbama ke kadang-kadang barangkali yukimu berdiami duduk di Madinah, duduk di hotel Madinah, duduk di Madinah mendiami Madinah fil Madinah. Farubbama yukimu fil Madinah lam yahsu hazal fi'la, tidak hasil oleh perbuatan nak baca selawat 100 kali ataupun 1000 kali tak hasil. Wa hadza mukhalafatu wa'di Rasulillah, ataupun ia bersalah janji dengan manusia. Lagu mana? Hifzul lisan an mukhalafatil insan ka an yakula yang nantaziru yaumal isnin. Fofok kita semua pakat tunggu hari Senin ni deh. Nahnu fil masjid, kami semua ni duduk dalam masjid. Bila saat nakumu gawa kami dah masjid. Nakumu kita pakat-pakat mai mendiami gawa halqatul Quran wa halqah Quran al-sajid. Bila sa'at as-sab'ah sabahan, yakni pada jam pukul 7 pagi kita akan mari belakang. Mari buat halqah Quran al-masjid, tapi fayantaziruhun nas, maka duk tunggu-tunggu dia akan seorang berjanji itulah oleh manusia. Wa huwa padahal ia seorang ni lam ya'ti abadan, tak mari sampai bila. Demo kat tengah no masing tu aja tak. Ya janji hok janji tamai wah Quran baca Quran di sejid, tiba-tiba ya sedih tak ada mari, tak ada nampak mata hidau. Walam yati wa huwa lam yati abadan wa huwa mukhalifun liwa'dinna. Dia tu menyalah di janji manusia. Ni kita kena jaga. Kena jaga perkara-perkara hak tersebut saat ni. Kalau kita menyalahi manusia, makna kata cakapan kita tak boleh percaya. Makna tanda ini orang panggil tanda apa? Anna alamata syawawatihi hiya syakhsun yatakallam syai' mazkur walam yutabit walam yuafiq al-kalam. Makna dia kecek gapo? Benda dia kecek tak mutabakah dengan diri perkara. Janji dengan orang, silap janji dengan orang. Janji dengan Allah, tak buat janji Allah Taala. Ini orang yang apa? Silap janji. Tanda bagi kata kurangnya iman, celakonyo orang ni. Lepas tu munafiknya dia. Sekat tu dekat mana dia kata wallahu a'lam. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Buka ni pula weh. Alhamdulillah. Maka masalah syarat-syarat bagi kita mengucap kalimah syahadah. Pertama sekali kita mengucap saat itu dengan lidah. Itu syarat bagi nak sah bagi mengucap kalimah syahadah, yakni kena mengucapkan dengan lidah. Dah. Keduanya bahawasa di dulu jumlah asyhadu alla ilaha illallah di atas wa anna muhammadar rasulullah. Jangan paling petang, jangan duk terakah, jangan duk jadi susah.
Jangan susah program kita buat amal susah. Amal susah kan? Buat amal susah kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa alla ilaha illallah. Hak ni orang panggil amal susah. Hak ni balik petang, orang panggil balik dan petang. Supaya orang amal kul susah banyak dia jadi sasar kan? Wah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Ni orang panggil amal susah. Karena pada mata lemu amal susah boleh jalan tak air, boleh terbang tak udara. Ya pun amal susah. Maka lama-lama jadi panah. Orang panggil amalnya susah. Lama-lama kena tamat dengan kata. Sebab tengok kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jaga aja. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad. Ni orang panggil susah. Dalam amal. Supaya dia paling petang tertengah mengucap kalimah syahadah. Dah. Lagi pula tengok lagi. Dah. Dan ketiganya bahawa diucap dua kalimah syahadah ni. Yang mengucap dua kalimah syahadah. Deh. Dan buah ketiganya bahasa diucap kedua kalimah syahadah itu berturut-turut, yakni kena jadi berturut-turut bahasa Arab, yakni kena muwalat. Mana kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu duduk 5 minit setengah jam baru wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang kafir yang mengucap lagu ni, maka tak madalah pada syahadahnya. Ya kata mana? Dia mahu cuba mengucap aidang ataupun ayam dah ataupun aikai, mung cuba kecek kata asyhadu alla ilaha illallah. Ya kata. Lepas tu berhenti 5 minit. Tak jadi apa? Tak jadi merapak. Tak jadi berturut-turut. Tak jadi mualak. Lepas tu duk sekadar 2 rakaat semaya. Kita orang panggil tak berturut 5 minit ataupun 10 minit. Duk mari mun kata asyhadu alla ilaha illallah aidang. Ya apa? Asyhadu la ilaha illallah. Duk 5 minit. Wa annaha. Ni orang panggil tak jadi berturut-turut. Maka ketika ni tak mada pada syahadah dia. Walaupun dia mengucap, tapi orang panggil tak jadi muwalak berturut-turut di antara asyhadu an la ilaha illallah dengan wa anna Muhammadar. Tak mada. Nak mada mengucap kalimah syahadah, kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Jangan ada fasih, jangan ada bercerai. Supaya ning latih min nikah dan megatangnya. Aku menikah akan dikau hidromi. Aku menikah dan aku kahwinkan dikau hidromi dengan Faizah. Yang berwakili akan daku oleh walinya dengan isi kahwin 150,000, 25 kau. Timi okay. Lama. Ada segala 5 minit. Aku terima akan nikahnya. Dengan isi kahwin. Orang panggil di antara tikmeta aku terima, aku menikah akan dikau dan aku kahwinkan dikau hidromi. Dah. Dengan Faizah yang berwakili akan daku oleh walinya dengan isi kahwin 100,000, 25 kok. Masa perak tikmi bersih. Suruh kata aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebutnya tu ya. Kadang-kadangnya tamu aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya yang banyak tersebut itu ataupun yang tu tosih. Kadangnya aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Dia gibuh yang tosih dah. Tu orang panggil tak mualak. Maka fakmah kita tu saksi tu tak boleh pergi tikmi tak jadi mualak kan. Tak jadi ke apa, lepas tikmi akad ia tak ada kata lalu dah, tak ada orang panggil selari lalu dah, tak ada jadi berhubung lalu dah. Hak ni orang panggil ada fasid celah-celah tu tak mada pada akad nikah. Supaya mengucap syahadah bagi orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, duk 5 minit ada fasid celah tu berhenti senyap. Tak ada kata wa anna Muhammadar Rasul, tak mada. Tak mada weh. Supaya jual beli, aku jual akan dikau. Ya, ya apa tak? Ada 10 minit. Kita cari barang lain lu. Cari barang lain boleh. Aku beli dengan harga banyak bayar. Ni orang panggil akad jual beli tak sah. Kali kira tu. Ya tak, aku jual akan dikau dengan harga banyak terima. Orang beli nanti start kahwin nak pergi cari hari tak temu lagi. Tu orang panggil ada fasil. Tapi fasil ajnabiyin. Yang pesing ajnabi tak bersakut dengan sirah akad jual beli. Maka tak sah jual beli tu. Dah. Tu dia dah.
Ataupun bak nikah ni temeh aku nikahkan dikau, aku kahwinkan dikau domi. Domi dengan Azizah, dengan wakili akan dak wali-walinya si kahwin punya tersebut. Astagfirullahalazim. Orang nak jawab dia kok mana? Tak ada kena istighfar lah tiga ni bukan tepat ya. Mungkin istighfar malah karek. Waktu Imin nak akad nikah ya je, ya pun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pandai tak Imin tengah mula istighfar. Oh, Amin wajak salah dah, bukan tepat ya weh. Bukan tepat dia. Bukan tepat dia. Nah, lagi-lagi. Farid. Dan keempatnya dengan lafaz Arab. Diucap kalimah syahadah itu berturut. Dan keempatnya daripada syarat nak sah mengucap kalimah syahadah itu. Dan keempat, yakni keempat pada pihak nak sah mengucap kalimah syahadah. Gara? Dengan lafaz Arab. Dengan lafaz Arab weh. Mana lafaz Arab? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pahaya gi katana yang mengucap kalimah syahadah misalnya dengan katana dalam semaya ya. Tidak ada Tuhan, aku mengaku dalam semaya. Dia mulai asyhadu an la ilaha illallah, ya pula semaya aku mengaku dan aku benar bahasa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang pihak adanya. Pada adanya melainkan Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Kamari kali lagi kata lagu tu sah tak syahadah ya? Satunya tak sah syahadahnya, yang kedua batas semaya gi kecek bahasa Melayu lah semaya. Patut kalau orang sia yang gi kata mami Firaun mami Firaun ongdai. Nah, melainkan Allah ni. Dia kata tak ada asyhadu an la ilaha illallah. Kata bahasa Arab, bahasa Melayu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku menyaksi, aku mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu bahasa Sia, dia kata nak kata tali, mu kata asyhadu an la ilaha illallah aidan. Asyhadu lah. Jadi ni orang tak bisa kata asyhadu la la. Kata lagi nak kata tak boleh. Mana? Kau nak kata tak bisa kata kan? Saya tela saya lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Supaya fok ning doa dak pai batilah tu tak supo lah kau fok doa tu. Hak tengah Rabbana, kita Rabbana. Tengah fok lek nung kok lek Iran tu Rabbanu atinu fid dunya. Tengok bunyi lain tu. Mai kelimah mana tu? Rabbanu atinu fid dunya hasanuh. Wa fil akhirati hasanuh wa qina azaban nur. Apa mana? Nak yak terkecek pe orang yang tak supo. Sebab kelimah lima guna caca banyak. Lepas tu nak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Mari kita Allahu Akbar. Dah dia Allahu Akbar. Mana buat mana? Keluar nemo Apa ni nak kata bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab tak boleh. Dia kata nak Maimi Prakcau Undai Nok Jak Allah Laka tak sazda Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kawa baukon Allah dah ke? Kata lagi. Kalau ia kalian tak boleh nak kata, tengok lagi dia kata kalau tak boleh nak kata lafaz dan tiada mengapa jika jika lemah ia seorang daripada lafaz Arab diucap keduanya dengan barang mana bahasa cicak lagi. Kalau nak kata bahasa Arab tak boleh, nak kecek bahasa Arab nak kata asyhadu an la ilaha illallah tak boleh, maka dia boleh baca ke? Boleh kata dengan bahasa hak dia pandai. Kalau kita orang Melayu, tidak ada aku mengaku dan aku membenar, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Pasti tak kuasa masa Melayu juga. Tak reti ke sia, tak reti nak kecek Melayu. Dia tak reti telo kadang-kadang. Allah manina ya, mu ngonista. Mu mari ajaku ni tak aku tak payah macam ni. Tak payah apa, tak payah ngucap ni lah, aku nak ngucap back mana ni ya tak. Ya tak pernah kecek ni, ya kecek back tu ya. Kan adik? Kau baru masuk Islam ni. Dia tak pernah nak baca Arab, baca Melayu lah. Pak Melayu pun tak reti juga dia nak kecek. Pada baga dah. Nak kata asyhadu alla ta'ala, ayat dia mami prakcau undai nok jak Allah. Dia kata sedar Nabi Muhammad ke baukang Allah kata lagi lah. Bahasa dia pandai supaya kita semaya. Kalau nak takbir, buat kita ni orang Jawi tak biasa sebut kalimah Tuhan. Nak takbir, Allah tak boleh. Allahu Akbar. Ya Umar. Ya Umar. Aku ada. Tak boleh nak kata bahasa Arab. Ada orang tak boleh kata ada weh. Nak sebut tak boleh. Allahu Akbar.
Ya Humaya. Tak boleh nak kata. Apa? Kata saya Jawi. Pasal Jawi. Demo Allahu Akbar. Ya. Tuhan Maha Besar. Dia bagi ya. Kaya tak mana nak kata bahasa Arab. Masuk pak. Tuhan Maha Besar. Aku tu. Dia tak mana bahasa Arab. Kata bahasa Jawi. Dengan bahasa dia pandai. Hak ni Syafi'i kata tak boleh kena bahasa Arab semua-semua. Tapi Hanafi kata bahasa Farisi pun boleh. Dia nak kata Farisi pun boleh. Kali dia tak pandai nak takbir bahasa Arab. Kita tengoklah kitab fiqh. Hak Hanafi kata Syafi'i tak boleh semata-mata kena takbir lafaz Arab. Lepas tu lafaz Jawi itu ada khilaf di antara ulama Syafi'i. Sebab mengucap ni lah akan mereka kata wallahu alam qadatul lagi ni.